Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN malam ini memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN malam ini kita mulakan dengan Forum Demokrasi Bali yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Bali, Republik Indonesia. Baru-baru ini letupan bom di salah sebuah kelab malam di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Dan Vietnam dan Jepun bekerjasama bagi mengkongsikan hasil penemuan kesan toksin terhadap kesihatan manusia. Kita bersama Hajah Salbiah Haji Munab untuk mengikuti laporannya. ASEAN perlu bersatu dalam menangani beberapa cabaran yang timbul akibat kemiskinan, ketidaksamaan dan ketidakadilan sosial yang masih wujud. ASEAN juga perlu menjelaskan apakah matlamat yang hendak dicapainya melalui pembangunan yang berpaksikan rakyat dan menunjukkan secara jelas strategi dan program untuk masa akan datang. Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pada sesi pembukaan Forum Demokrasi Bali ke-7 di Pusat Persidangan Antarabangsa Bali, Republik Indonesia baru-baru ini. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mulia dijunjung oleh Presiden Republik Indonesia Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sesi pembukaan forum bermula dengan pembentangan laporan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dr. R.M. Amarty M. Natalegawa. Forum dirasmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono selaku pengerusi bersama forum. Ini diikuti dengan ucapan pembukaan oleh Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Benigno S. Aquino III yang juga pengerusi bersama. It is my great honor to declare the 7th Bali Democracy Forum officially open. Kebawah Duli Yang Mulia dalam titah pada sesi pembukaan ini melahirkan kegembiraan kerana dapat bersama rakan-rakan akrab di Bali dan seterusnya mengucapkan tahniah kepada Presiden Yudhoyono dan Republik Indonesia sebagai tuan rumah kepada Forum Demokrasi Bali ke-7. Forum Demokrasi Bali merupakan forum tahunan dan terbuka antara kerajaan yang tertumpu kepada perkembangan demokrasi di rantau Asia Pasifik. Matlamat utama forum adalah untuk mengukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa yang menjurus kepada keamanan dan demokrasi melalui dialog dan perkongsian pengalaman dan amalan terbaik yang menyokong prinsip kesaksamaan, saling menghormati dan persefahaman. Ibu Negeri Malaysia Kuala Lumpur dikejutkan dengan satu letupan bom pada awal pagi Khamis lalu di salah sebuah kelab malam di Bukit Bintang. Dalam kejadian tersebut, seorang maut dan 12 yang lain cedera. Polis berkata kejadian mungkin berpunca dari pergaduhan kumpulan samseng dan bukannya tindakan pengganas. Mangsa seorang penjaga letak kereta warga negara Malaysia meninggal dunia selepas mengalami cedera parah. Mangsa lain yang cedera termasuk 4 warga Cina, seorang rakyat Singapura dan seorang warga Thailand. Para pemerhati berkata insiden seumpamanya merupakan kejadian yang jarang berlaku di Malaysia tetapi cukup meningkatkan kebimbangan di kalangan orang awam. Para penyelidik sains dari Vietnam dan Jepun bekerjasama bagi mengongsikan hasil penemuan dan analisis kesan toksin terhadap kesihatan manusia, khususnya di Vietnam, tempat sisa-sisa dari Agen Orient Perang Amerika sangat ketara.
Dioksin adalah bahan kimia toksik yang dianggap sebagai gender bender yang menyebabkan gangguan dalam hormon jantina. Ini adalah salah satu kesimpulan utama yang didedahkan semasa persidangan penyelidikan dioksin antara Vietnam dan Jepun. Penemuan ini adalah hasil kajian 10 tahun ke atas dioksin di persekitaran Vietnam yang dijalankan oleh Profesor Teruhiko Kido dari Universiti Kanazawa, Jepun. Persidangan yang diadakan menjadi platform kepada para penyelidik untuk berkongsi pengalaman dalam penyelidikan ke atas dioksin. Jepun sebagai peneraju dalam bidang penyelidikan ini menjadikan kerjasama dengan para penyelidik dari kedua-dua buah negara sebagai keutamaan yang berpotensi tinggi. Ya, Auda, berita ASEAN malam ini juga mengongsikan bahan berita menarik yang lain. Pelabuhan Tilawa menjadi pelabuhan utama bagi ekspor Thailand. Di Kemboja, kerajaan dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan tempatan menggalakkan penduduk kampung menyertai projek penyemaian. Di Australia, memberi sumbangan kepada Laos bagi pembinaan bilik pameran di Pusat Pembangunan Wanita Kurang Upaya. Dan di Singapura, cacat anggota tidak menghalang golongan kurang upaya untuk sama-sama terlibat dalam aktiviti sukan. Kita teruskan untuk mengikuti laporannya bersama Hajah Salbiah Haji Munab. Agensi Dasar Pengangkutan Thailand yakin pelabuhan Tilawa Myanmar mempunyai kelebihan untuk ekspor Thailand. Pengarah Pejabat Dasar Pengangkutan dan Trafik dan Perancangan OTP, Pirapon Tavuan Supacharan, melawan pelabuhan Tilawa yang sedang dalam pembinaan Zon Ekonomi Mega khas SAIS berdekatan Yangon. Dengan jarak dekat dari pusat perniagaan dan kewangan Myanmar, pelabuhan Tilawa berpotensi menjadi pelabuhan utama bagi ekspor Thailand. SAIS Pelabuhan Tilawa terletak di Bandar Tan Lien, Rangoon, kurang sejam dari Yangon, akan menempatkan kompleks perindustrian dan perkhidmatan infrastruktur peringkat antarabangsa. Pelabuhan ini akan berdiri megah apabila ia menempatkan kemudahan-kemudahan pembuatan kereta, syarikat-syarikat makanan, logik kuasa dan pengeluar barangan lain. Kerajaan Jepun dan Myanmar bekerjasama untuk membina simbol usaha antara kedua buah negara. Myanmar, Jepun, Tilawa Development MJTD. SAIS dibina di atas tapak seluas 2,400 hektar menawarkan persekitaran yang menarik bagi pelaburan. Di Kemboja, kebanyakan penduduk di beberapa buah kampung di utara negara ini hidup sebagai petani. Namun, kerja sebagai petani sahaja tidak dapat menampung perbelanjaan keluarga sepanjang tahun. Ini mendorong mereka masuk ke dalam hutan bagi mendapatkan makanan dan membersihkan hutan untuk mendapatkan hasil tambahan meskipun mereka tahu akibat pembersihan hutan akan menyebabkan kemusnahan sumber hutan dan hidupan liar. Oleh itu, Kerajaan Kemboja dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan Tempatan menggalakkan penduduk kampung menyertai projek penyemaian yang dikenali sebagai Rice Friendship for Wildlife Rescue. Di bawah projek ini, para penduduk kampung menerima latihan cara penanaman dan penuaian padi yang berkualiti. Sebanyak 9 buah kampung terlibat dalam projek ini yang diharap memberi faedah kepada 700 buah keluarga. Tahun ini, kampung-kampung yang terlibat telah berjaya menjual sebanyak 432 tan beras. Ini sedikit sebanyak dapat membantu para petani untuk menyara keluarga di samping berpeluang menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Australia memberikan sumbangan hampir $100,000
Australia bagi pembinaan bilik pameran di Pusat Pembangunan Wanita Kurang Upaya di Laos. Menurut Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Bronwyn Bishop, Australia sangat berbangga dapat membantu kerja-kerja pembinaan bilik berkenaan. Pada masa yang sama, bilik tersebut dapat menyediakan latihan kemahiran dan vokasional, khususnya pekerjaan kepada golongan wanita kurang upaya. Bilik pameran ini mempamerkan dan menjual produk-produk yang dihasilkan oleh wanita kurang upaya yang dipercayai dapat menjana sumber pendapatan. Pusat Pembangunan Wanita Kurang Upaya Laos ditubuhkan pada 1990. Ia adalah bagi membantu wanita kurang upaya supaya berdikari, bebas dan setara dengan masyarakat normal yang lain dengan menyediakan latihan dan peluang pekerjaan vokasional cilik komputer, menjahit, menenun dan produk kertas buatan tangan. Dalam perkembangan lain di Singapura, cacat anggota bukanlah penghalang bagi golongan kurang upaya untuk sama-sama terlibat dalam aktiviti sukan. Ramai golongan seperti ini yang mengambil bahagian dalam aktiviti sukan. Sebuah badan yang bertanggungjawab bagi membantu golongan ini telah ditubuhkan kira-kira 40 tahun lalu, iaitu Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Singapura, SDSC. Mereka dibantu oleh lebih 180 pertubuhan yang lain. SDSC menganggarkan 4% penduduk di Singapura terdiri dari golongan kurang upaya. Mereka termasuk yang cacat penglihatan, pendengaran, intelektual dan kudung kaki. Namun golongan ini mempunyai semangat yang tinggi untuk membuktikan mereka juga boleh berjaya melakukannya seperti golongan normal. Auda ASEAN masih berdepan dengan beberapa cabaran yang perlu ditangani. Cabaran-cabaran tersebut menimbulkan risiko yang besar dan ketidaktentuan kepada rantau dan kepada rakyat keseluruhannya. Dalam menangani cabaran-cabaran berkenaan, ASEAN mesti menyatukan dan mengukuhkan pencapaian yang diperolehinya sejak beberapa dekad yang lalu. Auda, hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dengan itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.